Salam sejahtera, salam perpaduan kepada murid tingkatan 5 Cikgu Ciu. Hari ini kita akan belajar satu topik yang agak menarik, iaitu konfrontasi Indonesia. What is konfrontasi? Penentangan. Penentangan Indonesia. Penentangan from Indonesia. From Indonesia, negara jiran kita. Dia menentang apa? From Indonesia, penentangan from Indonesia, sebab dia kata pembentukan Malaysia ini mengancam kedudukan Indonesia. Pembentukan Malaysia ini menjejaskan bagi masalah kepada Indonesia. Sebab apa? Bagi masalah kepada Indonesia? Sebab Indonesia beranggap British ini dia nak buat satu negara yang baru yang boleh mengancam keamanan Indonesia. Indonesia beranggap British guna teknik baru. British ada plan baru, iaitu neokolonialisme. Okey, menganggap British ada plan baru. Ada plan baru. Okey, so tajuk utama kita hari ini berkaitan dengan penentangan Indonesia. Kenapa Indonesia menentang pembentukan Malaysia? Okey, seperti mana kita tahu, Malaysia ini, what is Malaysia? Malaysia ini ialah gabungan. Gabungan apa? Cikgu guna short form. Persekutuan Tanah Melayu, campur Singapura, campur Sabah, campur Sarawak. Okey, so triple S. Triple S plus VTM equal to pembentukan Malaysia. So, siapa yang jealous ni? Siapa yang menentang dengan plan ini? Iaitu Indonesia. Indonesia pada mulanya tak menentang plan Malaysia ni. Dia anggap okeylah. So, apabila penentangan mula muncul selepas pembentukan Brunei, Brunei sudah merdeka. Brunei tidak join Malaysia sebab Brunei sangat kaya dengan minyak, sumber minyak dan gas asli. Dan apabila Tunku Abdul Rahman, iaitu Perdana Menteri pertama Malaysia, membuat kenyataan bahawa Indonesia terlibat membantu pemberontakan. So di sini kita boleh lihat apabila Brunei dah tubuh sebuah negara, maka Indonesia ni dia anggap dia macam jealous, dia rasa terancam, dia rasa tidak selamat. Apabila Tunku Abdul Rahman cakap, okey, so Indonesia ni tak suka Malaysia. So apabila Parti Komunis Indonesia menggunakan kesempatan ini menyela. Menyela, what is menyela? Kritik. Menyela is kritik. Kritik apa? Kritik rancangan Malaysia ni yang di mana triple S plus VTM ni untuk meneruskan dasar neokolonisme yang dirancang oleh kerajaan British. So British ni ada satu plan. Plan dia baru, iaitu nak bentuk Malaysia. Itu anggapan Indonesia yang menyebabkan mereka tidak sokong pembentukan Malaysia. Okey, konfrontasi Indonesia, penentangan Indonesia ni, siapa yang lakukan? Siapa yang laksanakan? Kena ingat Dr. Subadrio. Dr. Subadrio ni, dia Menteri Luar Indonesia yang tidak sokong pembentukan Malaysia. Sebab apa? Sebab dia tidak sokong pembentukan Malaysia ni mewujudkan dasar penentangan terhadap Malaysia ni sebab bagi alasan mengancam kedudukan Indonesia. So apabila Malaysia wujud, maka Indonesia ni terancam, tidak selamat. Mungkin Malaysia akan bagi masalah kepada Indonesia. Okay, itu yang diwara-warakan oleh Dr. Subadrio. Apabila Dr. Subadrio sudah benci, sudah kritik
rancangan Malaysia ni, maka utusan-utusan dari bentuk media massa, iaitu tengok kamu boleh tengok surat khabar, duta-duta Malaysia dipanggil pulang, putus hubungan, tak nak berkawan dengan Malaysia, tak nak kerjasama dengan Malaysia, kertas akhbar berkaitan dengan konfrontasi, penentangan. Lepas tu kita tengok poster, tengok askar ni, dia menjerit, seumpama kelas PDPR sampai 4 PM, itu gurauan saja. Tengok dia bersemangat. Kenapa ni? Poster mengingatkan rakyat agar tidak terpengaruh dengan kabar angin. Kabar angin. Jangan dengar kabar angin kata Indonesia nak bergaduh dengan kita, Indonesia tidak bekerjasama dengan kita, Indonesia nak jajah negara Malaysia. No. Jangan dengar. So itu poster yang diberi mesej. So apa yang berlaku ni? Peristiwa penentangan apabila Indonesia ni tak nak rancangan Malaysia ini berjaya. So dia buat apa-apa cara untuk menjatuhkan rancangan ini. So tengok macam mana dia buat. Pada 20 Januari 1963 ini, Indonesia melancarkan dasar penentangan, attack, launch attack. Attack apa? Attack Tanah Melayu. Sebab apa nak attack Tanah Melayu? Sebab BTM ni ialah headquarter, ibu pejabat. Headquarter, ibu pejabat. Daripada 4 negara yang nak bentuk jadi sebuah negara yang dianggap Malaysia. Ini nak attack ini. So Indonesia nak attack Tanah Melayu dengan gayang Malaysia. Lenyapkan Malaysia. Jatuhkan Malaysia, hapuskan Malaysia. Itu yang dimaksud gayang Malaysia. Kalau kamu tengok Indonesia, kalau kamu main game, dia keluarkan satu istilah gayang Malaysia ni, nak hapuskan Malaysia. Dan kita tengok pula 16 Januari 1963 ini sehingga Mac 27 ini, tentera Indonesia bukan melancar penentangan saja, bawa tentera untuk melancarkan serangan gerila. Melancarkan serangan gerila is like serangan hendak, tiba-tiba serang. Serang di mana? Indonesia hantar tentera serang di mana? Serang di Sarawak. Kemudian kita tengok pada Ogos, Disember 1964, pendaratan tentera gerila, elit. Yes. Okay. Yes, anything? Okay. Kita sambung, di mana kita tengok Indonesia telah merancang satu dasar penentangan Malaysia, pembentukan Malaysia, dan tentera Indonesia telah bertapak di Sarawak, guna serangan gerila, from Kalimantan, Indonesia, selatan Sarawak. Kemudian tak cukup lagi, hantar lagi tentera elit dia. Tentera elit ni dia mahir dalam teknik serang hendak, teknik gerila, iaitu di Johor, hantar di Johor pula, bukan Sarawak juga, Johor pun dia hantar untuk menggagalkan rancangan Malaysia. Okey, so ini ialah fail kerajaan British tentang sikap kerajaan Indonesia terhadap Malaysia. So Indonesia reaction to Malaysia. So bermaksudnya top secret ni ialah kertas yang sulit, dan berjaya dikumpulkan oleh National Archives United Kingdom, di mana Indonesia betul-betul nak serang kau pembentukan Malaysia supaya tak terbentuknya Malaysia seperti hari ini. Pada dulu, kena ingat, Indonesia ni jealous tentang rancangan Malaysia kita hari ini. So kita tengok lagi. So bagaimana Indonesia dia fight our Malaysian plan ini supaya tidak berjaya.
Macam mana? Tindakan tentera terawal, tindakan tentera berlaku apabila pendaratan tentera separa tentera Indonesia di Terbedu. Terbedu di Sarawak. So Indonesia dia mulakan penentangan dengan hantar tentera dia di Terbedu, satu tempat di kawasan Sarawak untuk menggagalkan rancangan Malaysia. Nombor 2, kalau kita tengok 29 Disember 1963 ini berlaku peristiwa berbalas tembakan pom peng antara tentera Indonesia dan tentera Malaysia di Kalabakan, Sabah. Tengok di Sarawak ada peperangan antara tentera Indonesia dengan Malaysia, bukan Malaysia lagi, iaitu gagasan pembentukan Malaysia. Dan kemudian Sabah juga. So Indonesia dah serang Sarawak, Indonesia dah serang Sabah, Indonesia juga dah serang Johor. Kemudian kita tengok 2 Disember 1964 ini, di mana pendaratan seramai 30 orang gerila Indonesia di Labis, Johor. Johor juga diserang. So Sarawak diserang. Tengok ganas tak ganas Indonesia ni nak gagalkan rancangan pembentukan Malaysia. Sabah diserang dan Johor diserang. 3 tempat ini telah diserang oleh tentera gerila. What is tentera gerila? Guys, you kena tahu. Tentera bukan gorila, gerila. Tentera gerila ni tentera yang sangat mahir dalam peperangan. Tentera yang mahir dalam peperangan. Dia tahu selok belok, dia tahu macam mana nak attack balik tentera di tanah Melayu. Tentera yang mahir lah, tentera yang mahir dalam bidang peperangan, mahir dalam peperangan. Elite, tim elite. So 3 kawasan tanah Melayu kena serang dah, Sabah Sarawak pun kena serang. Tanah Melayu Johor kena serang di Labis. Ingat Labis. Kemudian kita tengok macam mana tentera Malaysia, kita anggap Malaysia adalah sebab Malaysia baru bentuk, Indonesia tak puas hati. Macam tu. Lepas tu kita tengok macam mana tentera Malaysia nak kau tim, nak selesaikan masalah ini. So kita tengok naik boat. Ini tentera British bersama Komando Marine British meronda di sepanjang sungai di Serundung, Sabah. Semasa penentangan Indonesia. Kemudian kita tengok ini siapa? Ini ialah Ayanda Najib Razak, iaitu Tun Abdul Razak Hussein. Tun Abdul Razak Hussein ni Perdana Menteri ke berapa? Kedua Malaysia. Kena ingat. Iaitu Ayanda Najib, dia Perdana Menteri kedua. Memberi talimat kepada penduduk di Sabah Benam Selangor tentang konfrontasi. So dia bagi nasihat dan pesanan, jangan percaya dengan kabar angin. Sebab Indonesia ni nak hasut, nak cuci otak kita supaya negara kita tidak aman. Kemudian kita tengok pula, sambung lagi, tak habis lagi tentang penentangan Indonesia. Indonesia ni memang marah. Dia anggap Malaysia ni satu ancaman yang baru bagi mereka sebab British bantu Malaysia. So Indonesia tak puas hati. Gerila, perang gerila ni ialah elite, tim elite Indonesia ni masuk ke Johor pula, ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Tak habis-habis, masuk ke Sabah, masuk ke Sarawak, masuk ke Johor Labis, masuk lagi ke daerah lain Johor. So pasukan tentera Malaysia sudah berjaya menahan tentera gerila Indonesia ini. Apa yang terjadi selepas itu, kesan daripada penentangan Indonesia ini? Maka Dr. Ismail Abdul Rahman ini, pemimpin masyarakat kita, membawa isu ini, isu serangan tentera Indonesia ini ke Majlis
keselamatan PBB. Okay guys, saya nak tengok kamu ingat lagi tak? Apa tugas PBB? Tulis di ruangan komen. Apa tugas PBB? Yes. Apa tugas utama PBB? Masih ingat? Tolong tulis. Nak try and error silakan. Mahkamah Dunia Kod Kamalia. Yang lain kita nak dua lagi. Halang Perang Dunia Ketiga berlaku, Muhammad Daniel. Very good. Kawitini menjaga perdamaian dunia. Good. Terbaik. Saya bagi 8 bintang untuk kamu. Dapat 8 bintang untuk kamu dan 7 bintang untuk Kamalia sebab dia cuba Mahkamah Dunia Kod. Dia PBB ni ialah sebuah penubuhan bangsa-bangsa bersatu yang menjaga keamanan dunia. Menjaga keamanan dunia dan saya pun setuju dengan komen Daniel di mana untuk mengelakkan peperangan dunia ketiga berlaku. Yes, correct. And then Kawitini jaga undang-undang kod, jaga undang-undang supaya tidak berperang. Boleh, betul Kamalia. Kawitini melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warga Indonesia. Warga dunia. Betul. Kita tengok WHO, WHO, World Health Organization sekarang sedang bekerja sama dengan PBB untuk peredaran vaksin ke negara yang miskin. Itu pun tugas PBB. Okay, good try. So siapa yang hantar ni wakil daripada Malaysia ni nak settle down apa ni konflik antara Malaysia dengan Indonesia ini, maka Dr. Ismail Abdul Rahman ini membawa isu serangan ini ke Majlis Keselamatan PBB. Bawa kes ini bincang dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini. Untuk apa? Kaedah provokasi tidak mengubah pendirian Malaysia untuk bertindak selain cara diplomatik. So, kita kena syukur kepada Tuhan sebab pemimpin Malaysia kita ini dia gunakan kaedah diplomasi. Diplomasi ini, apa maksud diplomasi? Diplomasi bermaksud selesai dengan baik, selesai dengan cara baik. Selesai dengan cara baik. Itu yang dimaksudkan diplomatik. Selesai dengan cara yang baik. Apa maksud provokasi? Boycott, tak nak bekerja sama. Tak nak bekerja sama. Ini yang negatif lah. Tak bagus punya provokasi. Bantah, boycott, semua ini ialah provokasi. Boycott, provokasi. Tak nak bekerja sama yang dilakukan oleh Indonesia. Tetapi Malaysia pada masa dulu sampai masa sekarang pun guna cara diplomatik selesai dengan baik. Tak nak peperangan. Tetapi Indonesia menggunakan provokasi. Kenapa? Sebab dia nak Malaysia berperang dengan Indonesia. So, muncullah ada pemimpin yang cinta akan negara ataupun cinta akan dunia. Tak mau perang. Kita guna cara diplomatik. Nanti you dah ada boyfriend, girlfriend, kamu kena ada cara diplomatik. Kalau tak ada cara diplomatik, you are not alone, not alone. Gunalah cara diplomatik untuk selesaikan apa-apa juga masalah anda. Jangan guna provokasi yang akan merugikan anda dan orang kesayangan anda. Kemudian kita tengok kesimpulan. Okay, terbaik. Okay, kita tengok sampai kesimpulan. Okay, hari ini kita senyum, kita belajar. Kita dah sampai ke kesimpulan. Okay, siapa unta itu? Okay, nanti tanya Daniel. Kita pergi ke kesimpulan hari ini. So, apa maksud konfrontasi? Tulis dalam ruangan komen. Aku pula. Okay, macam ni. Okay guys, semua di sini
Tolong tulis maksud konfrontasi dengan ayat yang mudah. What is konfrontasi? Okey, saya dah tengok jawapan. Janani awaklah Kamalia Usna Okey, penentangan Izzat Arifin penentangan. Baik. Jawapan dia penentangan Penentangan dari mana? Dari Indonesia telah memberi experience dengan memberi experience kepada negara kita untuk menguruskan masalah. Krisis is masalah. Kawitini menentang sesuatu pihak. Okey, good. Betul Krisis is masalah Krisis masalah dari peringkat serantau serantau tu Asians dan worldwide So penentangan daripada Indonesia ni memberikan Malaysia pengalaman untuk menyelesaikan masalah serantau. Kemudian komitmen Komitmen, what is commitment? Commitment is satu disiplin Komitmen ialah satu disiplin yang tinggi diberikan oleh pemimpin dan pegawai kerajaan yang berjaya mengelakkan peperangan. So kita kena guna cara diplomatik di mana-mana juga nanti. Nak pergi tandas awam guna cara diplomatik, nak pergi ke kantin SMK di SN kena beratur, kena guna cara diplomatik. Nak run sesuatu program, projek atau main game, kita kena guna cara diplomatik. Jangan guna cara provokasi sebab nanti you guna cara yang tidak baik, result dia akan tidak baik. Contohnya tak hadir kelas PDPR. Kena cikgu yang tak sayang kamu, kenalah kamu nanti. So kena hadir kelas PDPR. So komitmen yang tinggi diberikan oleh pemimpin dan pegawai kerajaan berjaya mengelakkan masalah ini menjadi konflik yang lebih besar. So dengan adanya Dr. Ismail itu, dia ambil isu penentangan Indonesia itu ke Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu telah sedikit sebanyak berjaya menyelesaikan masalah antara dua negara itu, iaitu negara Malaysia dengan negara Indonesia. Okey, oleh itu pentingnya rakyat Malaysia bersatu padu kena bersatu padu bersatu. Kita teguh, bercerai kita roboh. Sama-sama kita jaga perpaduan, sama-sama kita jaga hubungan antara satu sama lain, khususnya negara jiran kita untuk pastikan tak ada pergaduhan, tak ada peperangan, tak ada konflik yang akan berlaku di serantau. Memastikan kestabilan negara dan mengelakkan ancaman luar yang ambil kesempatan untuk masuk ke negara kita pada hari ini. Walaupun kita ada isu COVID-19, rakyat dengan pemimpin kena bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. So the moral value is kita kena bersikap positif untuk menyelesaikan sesuatu konflik atau masalah. Guna cara diplomatik. Jangan guna cara provokasi. Okey. So, inilah pilihan anda. So, siapa yang ada buku kerja, kamu siapkan muka surat 72, soalan 11 saja. Siapa yang tak ada buku kerja dan siapa yang ada buku kerja, tolonglah tolong buat mengapakah Parti Komunis Indonesia menyela. What is menyela? Menyela is kritik. Menyela is kritik, atau kata mudah dia tidak suka. Menyela is tidak suka atau kritik lah. So kritik apa? Rancangan pembentukan Malaysia. Why? Okey, dah jawapan sudah ada. Cari sendiri dalam slide yang awal-awal itu. Berikan faktor gayang Malaysia. Kenapa ada konsep gayang Malaysia yang wujud di pihak Indonesia? Kemudian apakah kesan serangan tentera Indonesia ni terhadap pembentukan Malaysia? Apabila Indonesia serang Sarawak,
tak cukup lagi, serang lagi Sabah, tak cukup lagi, serang lagi Johor. Apa yang kesannya? Siapa yang bawa kes ini ke Majlis Keselamatan PBB? Ingat balik, doktor apa? Okay, and then yang soalan nombor 5 ni, yang ni Cikgu Chiu nak bagi fokus kebab. Kebab ni ubat dia untuk anda. Soalan kebab tolong jawab dalam peperiksaan. Makkah free mak? Free mak? Sekiranya kamu jawab. Okey, pada pendapat anda. Anda tu siapa? Anda ialah kamu. Sekiranya anda seorang pemimpin, you ada leader, bagaimana cara anda selesaikan konfrontasi Indonesia ini? Okey, kalau kamu ialah pemimpin pada masa itulah, macam mana kamu selesaikan? Mae. Kamalia, jawapan kamu Mae. So macam mana? Of course lah, yang pertama kena guna cara apa? Cara diplomatik. Cara diplomatik ini ialah penuh dengan kasih sayang. Tak ada secara kekerasan. Yang pertama. Yang nombor 2, nombor 2 macam mana? Cara diplomatik, cara yang baik. Nombor 2, kita kena bawa isu ini ke mana? Ke Majlis Keselamatan PBB, Majlis Keselamatan PBB. Ada 2 poin kan kamu hurai. 2 isi, 2 huraian, PBB. So 4 markah. Alright, so izin nak Cikgu tengok komen. Okey, tak ada komen lagi. So tolong buat kerja anda. Sekian, terima kasih untuk pembelajaran konfrontasi Indonesia daripada Cikgu Chiu, guru sejarah, guru yang mengambil berat tentang subjek sejarah anda. Selamat menjalankan tanggungjawab anda. Stay safe and kita jumpa lagi.